Redwin, silakan. Ya, Atika. Kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar perlu diperluas di semua peringkat bagi memastikan khazanah hutan di negeri ini terus dipelihara. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menegaskan kerajaan negeri memandang serius usaha berkenaan bagi mengelak hutan diterokai dan dibuka tanpa kawalan. Menurut Datuk Dr. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan, penerokaan hutan tanpa kawalan dan kaedah mapan bukan sahaja menjejaskan flora dan fauna, malah boleh mengakibatkan bencana seperti kekerapan banjir kilat dan hakisan tanah. Beliau berucap merasmikan program jelajah taklimat dan pameran Rizab Biosfera Banjaran Kroke daerah Tambunan, anjuran Taman-Taman Sabah di Tambunan. Mengenai program ini, Datuk Dr. Jeffrey berharap ia dapat dilaksana secara berterusan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat akan kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar dengan lebih berkesan. Program Cultural Pit Stop Hentian Budaya Tawau mampu memertabatkan budaya pelbagai etnik yang terdapat di daerah itu. Inisiatif Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS melalui Muzium Budaya Tawau itu juga menambah satu lagi kawasan tarikan pelancongan berunsurkan budaya di negeri ini. Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Joseph Pang, mengalu-alukan penglibatan pelbagai pihak dalam usaha memaju atau memperkenalkan Tawau sebagai pusat pelancongan baharu di mata dunia. Melalui program hentian budaya ini, dianya akan dapat menyemarakkan lagi etnik-etnik yang ada di daerah ini. Kita mengharapkan etnik-etnik budaya di daerah ini akan berpeluang untuk menonjolkan etnik masing-masing. Melalui aktiviti seumpama ini, para etnik akan dapat meningkatkan ekonomi mereka lah. Beliau ditemui pemberita sempena pelancaran program Cultural Pit Stop Hentian Budaya Tawau yang disempurnakan pengerusi LKNS Datuk OKK Titing Putang di Muzium Budaya Tawau. Berbagai acara, itu bica tradisi, selain itu mencungkil bakat-bakat anak-anak, begitu juga dengan tarian-tarian etnik budaya masing-masing lah. Kerana Tawau ini mempunyai 35 etnik. Dalam seminggu itu dia 3 kali, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dia tidak ditakluk kepada Jong Minggu. Kita berharap masyarakat di Tawau dapat membantu inisiatif yang telah dilakukan oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan juga Majlis Perbandaran Tawau lah. Program Hentian Budaya Tawau adalah yang ketiga di Sabah selepas pelaksanaannya di Kota Belud dan Tenom. Dijangka program sama akan dilaksana di daerah Kinabatangan. Peranan Universiti Malaysia Sabah UMS sebagai wadah meningkatkan keupayaan pendidikan anak-anak tempatan di Sabah terus diperluas kepada semua golongan di negeri ini. Terbaru, 171 pelajar B40 di negeri ini menerima surat tawaran melanjutkan pengajian ke UMS melalui ambilan B40 sesi akademik 2022-2023. Pengerusi Lembaga Pengarah UMS, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, untuk sesi kemasukan ini konsep turun padang dilaksana agar dapat melihat keadaan persekitaran serta sosioekonomi keluarga selain dapat berjumpa sendiri dengan keluarga calon pelajar. UMS sentiasa konsisten dalam isu ini, iaitu memberikan peluang yang terbaik kepada B40. Universiti Malaysia Sabah sebagai satu universiti yang tersohor di Sabah, lahirnya dulu atas satu kesedaran bahawa kumpulan B40 di negeri Sabah ini harus dan wajib diberikan peluang untuk menduduki universiti dan menjadi warga negara yang mempunyai potensi di masa akan datang. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan surat tawaran kepada pelajar ambilan saluran khas B40 UMS sesi akademik 2022-2023 bagi zon Kota Belud di SMK Pekan Kota Belud. Seramai 20 pelajar dari SMK Pekan Kota Belud dan SMK Taun Gusi menerima surat tawaran masing-masing sambil disaksikan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur. Gembira dengan bersyukur sebab dapat ni tawaran. Cita-cita saya mau kasih maju di sini, di Kota Belud. Bahagian perhutanan mau pelihara sebab sekarang banyak pokok yang kena tebang semua. Perasaan saya sangat berbesar hati dan juga sangat gembira lah kerana diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran di UMS melalui saluran B40. Saya akan cubalah belajar bersungguh-sungguh di U nanti dan seterusnya berusaha lagi lah untuk menggapai cita-cita saya.
Sempena majlis ini, pihak UMS turut menyediakan perkhidmatan kesihatan secara percuma. Seorang lelaki tempatan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Khas Rasuah Kota Kinabalu atas pertuduhan menipu seorang pemilik syarikat bagi memperoleh projek membekal bahan mentah dan kering di negeri ini pada 2013. Tertuduh 35 tahun yang bekerja sendiri membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan tersebut dengan menawarkan untuk membuat usaha sama dengan syarikat terbabit bagi menjalankan projek berkenaan dan mendorong pemilik syarikat menyerahkan RM100,000 di daerah Pinampang antara Januari hingga April 2013. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang dari setahun dan tidak lebih dari 10 tahun dan dengan sebat dan boleh didenda jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin selain menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melaporkan diri sekali sebulan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kota Kinabalu. Kes dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Nurul Izzati Sapifi manakala tertuduh tidak diwakili peguam bela. Mahkamah menetapkan 12 Januari 2023 untuk sebutan semula kes. Jumlah kumulatif wabak denggi di Sabah meningkat kepada 4,921 kes dengan pertambahan 35 kes baharu semalam. Kesemua kes dilaporkan di 11 daerah iaitu Kota Kinabalu 13 kes, Sandakan 9 kes, Putatan, Sempurna, Pinampang dan Kudat 2 kes serta masing-masing 1 kes di Tawau, Lahadatu, Tuaran, Keningau dan Nabawan. Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, daerah Sandakan merekodkan jumlah kumulatif tertinggi iaitu 1,444 kes, diikuti Kota Kinabalu 1,181, Tawau 391, Lahadatu 353 dan Putatan 347 kes. 74 wabak aktif dikesan di 7 daerah di negeri ini dengan 9 lokaliti hotspot di Sandakan, 2 di Kota Kinabalu serta masing-masing 1 lokaliti di Tawau dan Lahadatu. Dalam pada itu, ke arah mengekang penularan wabak denggi di negeri ini, aktiviti pemantauan terus dilaksana di lokaliti hotspot. Terkini melibatkan kawasan perumahan di Taman Indah Permai Sepanggar menerusi Ops Mega Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu. Kalau boleh kan kita punya bunga-bunga, pasu-pasu, apa yang air bertakung ni kita kena inilah, kena jagalah kan. Jangan sampai ada air bertakung apa semalah. Terutamanya di pasu-pasu bunga. Kita penduduk di sini kerjasamalah, jangan ada sampai begitu. Pasal di sini sekarang ni saya dengar pun ada orang yang terkena ini denggi. Ya, memang barisan sini memang jaga kebersihan ini. Kami punya sampah, potong sampah itu baru siap dibuang. Kami baru pulang dari berjual. Kalau itu tidak isi, lepas cuci kasih tiarap dia. 4 kali sudah sampai ini hari orang datang. Itulah dia bilang apa aja, kebersihan saja, air jangan bertakung. Nah, kami ikutlah apa yang orang cakap. Saya nampak ada satu parit situ dekat kadai itu kan, macam air dia bertekung bah. Jadi kadang-kadang kalau saya tengok kan macam situ banyak tuh nyamuk yang macam air lah. Kalau air yang bertekung tuh kita pastikan supaya macam tu tong-tong kah, botol-botol kah atau tayar-tayar kah kan kasih kering lah, jangan ada pembiakan nyamuk. Sehingga kini 5 kes kematian direkodkan di Sabah akibat denggi. Sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu dan untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air terus saja bersama dengan Atikah dalam Berita Wilayah. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Redwin untuk perkembangan dari Sabah.